Salam sejahtera. Sektor pelancongan masih bergelut untuk pulih daripada kesan wabak COVID-19. Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA, Datuk Tan Kok Leang berkata, kerajaan perlu memberikan lebih banyak subsidi dan bantuan kerana banyak perniagaan mengalami kerugian bercukai sejak 2 tahun lepas. Datuk Tan turut mencadangkan satu lagi program subsidi gaji untuk membantu perniagaan membayar gaji minimum RM1,500 yang baru diperkenalkan. Katanya pengusaha penginapan bajet agensi pelancongan atau rumah persinggahan di pedalaman tidak mampu membayar gaji minimum kerana sempadan antarabangsa pasaran utama seperti China masih ditutup. Beliau berkata demikian kepada portal Free Malaysia Today sebagai mengulas beban yang dihadapi industri pelancongan dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Dalam hal yang berkaitan, Datuk Tan turut menggesa agar insentif cukai diberikan kepada rakyat Malaysia yang melancong dalam negara memandangkan perjalanan antarabangsa masih kurang berbanding dengan zaman sebelum wabak. Katanya, selain memberikan pelepasan cukai hanya untuk perubatan dan pendidikan, kerajaan boleh mempertimbangkan pelepasan cukai peribadi untuk pakej hotel, pelancongan dan penerbangan. Beliau berkata walaupun terdapat inisiatif sepanjang wabak bertujuan membantu sektor pelancongan, tetapi kebanyakannya berbentuk penangguhan cukai. Menurut Datuk Tan, apabila pengusaha-pengusaha industri pelancongan tidak mempunyai pendapatan, kerajaan juga tidak dapat mengutip cukai. Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia menggesa kerajaan mengawal ejen pelancongan dalam talian dan penginapan jangka pendek. Presidennya Sri Ganesh Michelle berkata, operasi berterusan penginapan jangka pendek yang tidak terkawal menjadi ancaman kepada hotel dan industri hospitality. Katanya kerajaan juga kehilangan banyak hasil cukai. Ini kerana perniagaan tidak berlesen tidak diwajibkan dari segi undang-undang untuk membayar cukai jualan dan perkhidmatan, cukai pelancongan maupun sebarang bayaran yang dikenakan oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian seperti dilaporkan portal Free Malaysia Today. Kenaikan kadar polisi semalaman OPR 2.5% yang diumumkan Bank Negara Malaysia BNM baru-baru ini memberi kesukaran kepada para peniaga terutama dalam sektor mikro kecil sederhana PMKS untuk menstabilkan aliran tunai selepas bergelut dengan situasi pandemik akibat COVID-19 2 tahun lalu. Institusi kewangan pula dapat memainkan peranan bagi mengatasi kesan dari OPR itu. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mencadangkan agar kerajaan melaksanakan semula moratorium khas untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut pengusaha Castella Sendirian Berhad, Hayati Syuhaidi, peniaga PMKS perlu ada plan kontingensi untuk menghadapi cabaran perniagaan mereka. Kebaikannya itulah kita dapat gunakan yang kita tidak bayar selama 6 bulan tu, kita boleh, kalau perniagaan tu boleh kita tambahkan usaha-usaha yang lain, kita tambah barang-barang perniagaan kan, untuk katalah menjelang perayaan kita boleh tambah stok. So kalau dari segi keburukan sedikitlah segelintirnya, kadang-kadang orang kata PMKS ni ambil orang kata kesempatan macam 20% dia gunakan macam bukan untuk institusi perniagaan dia buat renovation rumah lah, beli kereta barulah, yang tak sepatutnya. Kerajaan juga perlu meneliti secara mendalam jangka masa pelaksanaan moratorium khas itu. Dalam masa 6 ke setahun ni dia kena 6 bulan setahun ni dia kena kaji balik lah kan, nak bagi moratorium macam mana, dia kena berbincang macam kerajaan nak beri kerusan moratorium ni dengan pihak bank negara sekalipun, dia kena tengok dari segi PMKS macam mana kan. Jadi kalau saya rasalah kalau selayak 6 bulan dah memadai.
Sektor PMKS mewakili hampir 96% aktiviti ekonomi negara dan hampir 50% tenaga kerja di negara ini adalah dalam sektor perusahaan mikro kecil sederhana. Sekian Buletin MPN. Salam hormat.